berbahasan rang undang-undang Pertukaran 2024. Pada masa 10 tahun lalu, ucapan perbelanjaan saya dalam nada menentang tetapi kini 2023, nada ucapan saya menyokong kerana parti saya menjadikan sebahagian kerajaan berpatuan. Bila berucap, hendaklah dengan nada menyokong. Tuan Yang di-Pertua, saya mendapati belanjawan semakin baik dan meyakinkan apa tidaknya perbelanjaan rakyat petani berbeza dengan bajet tahun-tahun sebelumnya. Kerajaan berpatuan berjaya mengkurangkan bajet defisit ke 4.3%, lebih rendah dari bajet-bajet tahun sebelumnya. Subsidi ringgit Malaysia 81 bilion yang dicadangkan lebih tinggi. PTR, bantuan tunai ramah, pula 10 bilion ringgit Malaysia. Subsidi pertanian ringgit Malaysia 2.6 bilion. Bantuan persekolahan ringgit Malaysia 788 juta. Manakala belanja berurus negara adalah 303.8 bilion ringgit Malaysia. Inilah serba sedikit yang saya dapat sebutkan sebagai bajet berhemah yang rendah berbanding dengan bajet-bajet bagi tahun-tahun sebelumnya. Tuan Yang di-Pertua, belanjawan 2024 menyediakan ekonomi rakyat yang berkesan seperti menyediakan peruntukan bagi 150 pusat penjaja dan pasar berjumlah ringgit Malaysia 110 juta. Membantu 10,000 gerai penjaja dengan peruntukan ringgit Malaysia 10 juta. Menyediakan 4,000 rang niaga dengan peruntukan 50 juta, di mana penjaja tidak perlu membayar sewa bagi tempoh 6 bulan pertama. Menaik taraf rumah bangsa TPKL dan PTB yang lain. Ini memberikan kelegaan pada rakyat dalam suasana ekonomi yang tidak menentu. Saya menyambut baik usaha kerajaan untuk memperkasa sektor perancangan dan kreatif, di mana menjadikan 2026 adalah tahun melawat Malaysia bagi menyambut ketibaan 26.1 juta perancang asing yang mampu mencana pendapatan domestik ringgit Malaysia 97.6 bilion. Ini memberi peluang kepada bangkit industri menyediakan lebih banyak kemudahan dan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Saya juga menyambut baik kerajaan memperuntukkan 10 juta ringgit Malaysia kepada Think City untuk mencantikkan bangunan-bangunan lama dan sekitar di pusat bandar Kuala Lumpur dengan wajah baru yang menarik. Oleh kerana ramai pelancong asing datang ke Malaysia, pertama mereka akan pergi ke Jalan Petaling, Chinatown untuk melawat. Jika kerajaan tambah baik untuk bangunan-bangunan dibaharui, saya rasa ini boleh menarik lebih pelancong-pelancong asing datang ke Malaysia. Namun demikian, dalam pelaksanaan projek tempatan banjir yang mana 33 projek tersebut peruntukan ringgit Malaysia 11.8 bilion tidak tersenarai projek tempatan banjir bagi Kuala Lumpur, walaupun disediakan peruntukan ringgit Malaysia 20 juta bagi 150 PPT untuk menaik taraf barik dan dongkang yang rosak wahar di Kuala Lumpur kerap diranda banjir kilat. Tuan Yang di-Pertua,
Cadangan LRT di Pulau Pinang dijadualkan mempunyai 23 stesen dengan anggaran kos berjumlah 10 bilion ringgit Malaysia. Ini tidak sebanding dengan projek LRT yang untuk 5 stesen saja memerlukan kos 4.7 ringgit bilion untuk yang mengejut hampir separuh daripada kos LRT Pulau Pinang yang sama. Tambahan pula, 5 stesen LRT ini bukan projek greenfield, kerjaan asas, termasuk viaduct dan struktur asas. Telah pun dibentangkan di bawah kontrak semasa. Mengapa terdapat percanggahan kos yang ketara antara kedua-dua projek ini? Dewan ini, Yang Mulia ini hendaklah memperbincang isu ini untuk memastikan penggunaan wang bayar cukai adalah secara bijak yang mengelakkan kekarkan keterusan untuk accountability dalam projek negara. Satu yang kedua, untuk meningkatkan kutipan cukai, kerajaan harus mempertimbangkan untuk membuka jalan bagi nombor forecast operator NFO berlesen untuk beroperasi atas talian. NFO yang sah menghadapi persaingan dengan hebat daripada shadow economy yang tidak terkawal untuk berkembang pesat dalam domain digital. Tuan Yang Dipertua, ini bukan sahaja, ini memerlukan berniaga yang sah, tetapi juga meletakkan mereka sebagai sekutu dalam perjuangan menentang shadow economy dengan meratakan playing field dan memerangi operasi bawah tanah ini, selain dengan memudahkan pertumbuhan berkendali NFO dalam rang di atas talian. Ini akan meningkatkan keupayaan kutipan cukai dengan membenarkan pasaran menggawar selia sendiri dengan memanfaatkan dinamik yang wujud. Kita boleh mengatasi dan akhirnya mengurangkan pengaruh shadow ekonomi sambil mengoptimiskan kutipan hasil cukai untuk kebaikan negara. Saya ingin menyebut di sini peruntukan bagi adik-adik parlimen di bawah kod Jabatan Perdana Menteri. Adik-adik parlimen pembangkang termasuk dari DAP amat menderita di masa yang dulu dalam menguruskan kawasan bila para pengundi memohon bantuan yang terpaksa ditolak. Sebahagian kerajaan Madani, saya mendapat tidak ada salahnya kerajaan memanjangkan peruntukan wakil rakyat kepada adik-adik parlimen pada syarat dan kadar tertentu untuk meningkatkan bebanan rakyat yang tinggal di kawasan pembangkang. Kita mengambil contoh kerajaan Taiwan yang urutkan peruntukan kepada setiap ahli parlimen termasuk pembangkang. Kita perlu bertimbang rasa, tidak perlunya meminta mereka merayu kepada kerajaan untuk mendapatkan peruntukan. Sebab kalau semua ahli parlimen boleh dapat peruntukan, faedah akan dinikmati oleh penduduk-penduduk dan pengundi-pengundi di kawasan masing-masing. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyatakan rasa sedih akan nasib penduduk-penduduk Gaza yang menjadikan mangsa kekejaman Zionis Israel berikutan perang Israel Hamas Palestin yang sedang berlangsung sekarang, menjadikan bangsa mengkorbankan tentera Israel yang dihalang membantu kemanusiaan dari memasuki Gaza melalui Rafah
tindakan jenayah. Kejam Zionis Israel patut diketuk sekeras-kerasnya dan sewajarnya penjenayah perang Benjamin Netanyahu di bawah muka keadilan di antarabangsa. Apakah implikasi perang Israel Palestin di atas ekonomi Malaysia pada jangka panjang bila perang ini berlarutan, sedangkan perang Ukraine dan Rusia telah menjejaskan kebekalan makanan dunia? Apakah lagi perang Palestin Israel? Saya harap gencatan senjata dan rundingan damai dapat diadakan segera bagi mengelakkan perang dunia yang ketiga. Tuan Yang Dipertua, saya menyambut baik perhubungan Jawatankuasa Khas Pantau Belanjawan 2024 yang dipengerusi oleh PM dan Menteri Kewangan. Sepada Jawatankuasa ini akan berkesan melaporkan prestasi dan pencapaian kepada Parlimen adalah terlalu untuk dinilai. Akan tetapi saya ingin bertanya, kerajaan apakah peranan Jawatankuasa Penasihat Kewangan yang dibentuk pada awal membantukan kerajaan, apakah sumbangan yang telah mereka berikan atau di sekadar nama saja tanpa meminta pandangan mereka, ataupun kerajaan mentepikan pandangan dan sumbangan mereka. Sebaliknya, Jawatankuasa ini diperluas skop tanggungjawab dan beranang dan mencegah keterisan dalam belanjawan. Selama menjadi kerajaan sekarang, adakah masalah keterisan dapat dihentikan? Amarah rasuah yang mendarat daging dalam sistem perkhidmatan awam bukanlah saja menjadi amaran patriotik saja, tetapi berkesan dalam tindakan. Setakat ini, sejauh mana kes rasuah berprofil tinggi maupun berprofil rendah berjaya diselesaikan. Tuan Yang Dipertua, saya juga difahamkan Putrajaya diberi tugas untuk mengambil alih pembangunan Bandar Malaysia Jalan Sungai Pisi, Kuala Lumpur. Saya berharap tapak projek Bandar Malaysia ini dapat dibangunkan untuk menyelesaikan masalah kekurangan unit rumah untuk para pekerja dalam Bandaraya Kuala Lumpur. Secara reka bentuk Bandar Malaysia mempunyai pengkirkan rumah madani, mampu milik dan veteran ke perimeter luar. Pemaju dan mereka bentuk akan cuba menjauhkan mereka dari bahagian pembangunan yang paling rendah, menembah tetapi tasik untuk rumah mewah yang mahal. Saya bercabar Bandar Malaysia untuk memikirkan semua perkara ini untuk menggunakan model Pinnacle Duxton STB di Singapura, di mana letakkan 10,000 rumah baru di bahagian tercantik di Bandar Malaysia, berdekatan dengan kemudahan awam dan pengangkutan. Kuala Lumpur tidak perlu lebih banyak pusat pemberi belah lagi, hanya perlu meningkatkan kawasan lapang dengan hijau untuk warga kota untuk hidup dengan lebih selesa dan sihat. Bandar Malaysia seluas 486 ekar, jika setengah daripadanya kawasan digunakan untuk tujuan tersebut seperti di Center Park di New York, kawasan hijau seperti Hyde Park di London. Saya rasa ini akan membawa lebih faedah kepada penduduk-penduduk di Kuala Lumpur ini. Akhirnya, Tuan Yang Dipertua, saya ingin
membangkitkan masalah kebanjiran para pekerja asing di Kuala Lumpur ini. Dan saya minta berkuasa mengambil tindakan untuk memastikan bahawa pendatang asing yang ramai menjadi penjaja di kawasan-kawasan di Bukit Bintang. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua membenarkan saya mengambil bahagian dalam bajet 2024. Thank you. Terima kasih Yang Berhormat.